Assalamualaikum, apa khabar semua? Terima kasih kerana sudi singgah ke channel saya. Saya harap semua penonton berada dalam keadaan sihat dan bahagia selalu, insya-Allah. Dalam video kali ini saya nak sampaikan satu kisah. Kisah ni adalah hasil kiriman email daripada seorang penonton. Kisah tentang hantu separuh badan. Kisah ni berlaku di negeri Sarawak pada tahun 2000. Untuk nak memudahkan cerita, saya akan gunakan nama samaran Apai. Sebelum ni Apai dah pernah hantar email dekat saya dan saya dah sampaikan kisah tu. Tajuk dia adalah Hantu Iban di Anak Sungai, kalau tak silap saya lah. Pada video kali ni saya akan gunakan nama samaran yang sama, nama Apai. Masa perkara ni berlaku, Apai baru berusia 13 tahun. Pada masa tu dia masih lagi bersekolah lah. Apai ni bersekolah dan tinggal di Bintulu, Sarawak bersama dengan mak ayah dia. Pada masa tu musim cuti sekolah, cuti hujung tahun. Apai daripada awal lagi memang dah merancang nak balik ke kampung, sebab Apai dah rindu dengan suasana kampung. Dan yang paling utama, Apai rindu nak pergi memburu dengan atuk dia. Jadi Apai pun minta izin dengan ayah dia. Pada musim cuti sekolah tu dia nak tinggal di kampung bersama dengan atuk dan juga nenek. Jadi bolehlah dia tolong apa yang patut. Ayah Apai pun izinkan, sebab memang baguslah kalau Apai nak balik ke kampung, bolehlah tolong atuk dan juga nenek tu buat kerja. Keesokan paginya ayah Apai pun bawa Apai pergi ke stesen bas, beli tiket semua, dan Apai pun mulalah bergerak menaiki bas meninggalkan Bintulu. Jarak daripada Bintulu tu nak pergi ke kampung Apai memang cukup jauh. Daripada Bintulu tu Apai pergi ke Bandar Sibu menaiki bas. Perjalanan mengambil masa 4 jam. Daripada Bandar Sibu tu Apai perlu menaiki bot pula, bot ekspres melalui satu sungai yang bernama Sungai Rejang menuju ke Pekan Kanawit. Di Pekan Kanawit itulah Apai bertemu dengan atuk dia. Atuk Apai dah menunggu Apai di Pekan Kanawit, dan dia orang bermalam dekat sana. Keesokan paginya barulah atuk Apai dan juga Apai bergerak menuju ke Muara. Muara sebelum sampai ke kampung. Dan sekali lagi Apai perlu menaiki bot. Menaiki bot melalui Sungai Rejang. Perjalanan mengambil masa semua sekali lah. Daripada Pekan Kanawit tu pergi ke Muara. Daripada Muara pergi ke kampung Apai mengambil masa sekitar 7 jam. Jadi perjalanan memang sangat panjang lah dan mengambil masa yang lama. Dipendekkan cerita, Apai pun sampailah dekat kampung dia. Kampung Apai ni ada lebih kurang 20 biji lah rumah panjang. Dan ada ratusan keluarga tinggal di kampung tu. Rumah panjang keluarga Apai ada di kawasan atas bukit. Jadi bila dah masuk ke dalam rumah tu, Apai ni kiranya seronok lah. Dan benda pertama yang dia perasan adalah senapang. Senapang patah atuk Apai. Bila nampak senapang tu, Apai ni lagilah seronok. Sebab dia dah tak sabar-sabar nak pergi memburu dengan atuk dia. Pada malam tu suasana sangat meriah di rumah atuk tu. Sebab saudara mara dia dan juga kawan-kawan dia semuanya datang nak berjumpa dengan dia. Keesokan paginya bila Apai bangun, Apai tengok senapang atuk dia dah tak ada. Yang dia tengok semalam dah tak ada. Maknanya atuk dia nak pergi memburu. Apai ni memang sangat seronok lah pada masa tu. Sebab dia faham, kalau senapang tu tak ada, maknanya atuk dia nak pergi memburu. Jadi Apai cepat-cepat pergi kemas barang apa yang patut sebab nak ikut atuk dia. Atuk Apai hanya tersenyum saja melihat gelagat Apai ni. Tak sabar-sabar nak ikut dia pergi memburu. Bila dah siap semua kelengkapan barang-barang untuk pergi memburu, Apai dan juga atuk ni mulalah meninggalkan kampung menaiki perahu. Masa tu dah pukul 7.30 malam. Apai dan juga atuk menaiki perahu menuju ke sebatang anak sungai. Masa tu atuk Apai memang dah target daripada awal lah nak pergi ke situ. Bila dah sampai, atuk Apai pun ikat perahu tu dekat satu pokok ara. Apai pun mulalah turun daripada perahu, bawa sekali senapang dan juga peralatan lain. Bila atuk dan juga Apai dah ada di tebing sungai, atuk pesan dekat Apai suruh gerak dulu, sebab dia nak tahan taut. Katanya nak tangkap labi-labi, sebab atuk Apai ni dah lama tak makan labi-labi. Jadi Apai pun bergeraklah dulu, tinggalkan atuk dia dekat belakang. Pada masa tu Apai ni dia pakai lampu karbide, diikat di kepala. Apai pun mula berjalan kaki melalui tebing sungai tu. Semakin lama semakin jauh jarak antara Apai dan juga atuk dia. Sedang Apai berjalan di tebing sungai tu,
Apai ternampak ada sepasang mata yang bercahaya berwarna kuning. Apai memang dah biasa memburu. Jadi dia tahu apa benda yang mata 2 biji tu. Sebenarnya benda tu adalah pelanduk, seekor pelanduk yang sedang makan di bawah pokok. Bila dah nampak pelanduk tu, Apai pun ambil senapang dia, isi peluru. Kemudian Apai ni cari posisi yang sesuai untuk menembak. Apai mula halakan moncong senapang tu ke arah pelanduk. Pelanduk yang dia nampak tu. Lepas tu dia tarik picu. Pom, bunyi kuat. Bunyi tembakan bergema dalam hutan. Tapi lepas bunyi tembakan tu, Apai terdengar satu bunyi lain daripada arah atas pokok. Apai terdengar bunyi bayi menangis. Pada masa tu Apai mula berdebar. Apai cepat-cepat suluh ke arah bunyi bayi menangis atas pokok tu. Masa itulah Apai ni tersuluh satu makhluk. Makhluk tu ada 3 mata. Sepanjang hidup Apai, itulah kali pertama dia tengok ada makhluk yang bermata 3. Apai pun cepat-cepat halakan senapang dia ke arah makhluk yang bermata 3 tu. Dan sekali lagi Apai tarik picu. Pom, sekali lagi meletup senapang tu. Lepas tu Apai terdengar bunyi benda berat jatuh ke tanah. Tapi bukan sekali, 2 kali bunyi tu. Sebenarnya pada masa tu Apai ni dalam ketakutan. Sebab dia nampak ada satu lembaga yang bermata 3 tadi. Dan dia tahu lembaga tu dah jatuh. Tapi bunyi jatuh tu 2 kali. Maknanya mungkin ada 2 ekor lembaga yang jatuh. Apai beranikan diri pergi menghampiri makhluk tu tadi yang dia tembak tu tadi. Bila Apai dah makin menghampiri lembaga tu, Apai nampak betul lah ada 2 lembaga. Satu lembaga mempunyai 1 mata dan satu lagi lembaga mempunyai 2 mata. Sebenarnya tadi dia salah tengok lah kalau macam tu. Benda tu ada 2 ekor. Bila dah nampak macam tu, Apai pergi lagi dekat. Bila Apai pergi dekat, barulah Apai nampak apa sebenarnya makhluk tu. Rupanya makhluk tu adalah binturong. 2 ekor binturong. Salah seekor binturong tu mempunyai 1 mata je. Sebab mata dia macam cacat. Mungkin dia cedera bergaduh ke apa. Barulah Apai ni lega bila tengok lembaga tu rupanya adalah binturong. Apai pun angkatlah binturong tu. Bila Apai tengok, rupanya binturong tu sepasang. Seekor jantan dan seekor betina. Masa tu barulah Apai ni terfikir. Bunyi bayi menangis tu mungkin bunyi binturong ni mengawan. Apai pun ambil 2 ekor binturong tu, bawa pergi ke tebing sungai. Apai belah perut binturong tu dan bersihkan binturong tu. Kemudian simpan dalam bekas. Lepas tu barulah Apai ni pergi cari pelanduk tadi yang ditembak tadi. Masa tu Apai dah hilang rasa takut. Dia rasa lain pula, rasa gembira pula. Sebab senapang tu baru meletup 2 kali. Baru 2 das tembakan dilepaskan. Tapi Apai dah berjaya menangkap 3 haiwan buruan. Dalam email ni, Apai ada bagi tahu masyarakat Iban, masyarakat Dayak ni, dia orang memburu bukan suka-suka. Bukan nak jual, bukan nak dapat duit. Dia orang memburu sebab dia orang ni perlu makan. Makan satu family lah, bawa balik ke rumah. Sebab di tempat dia orang tu tak ada mall besar-besar, tak ada supermarket besar-besar. Jadi hutan tu lah supermarket dia orang. Bila Apai dah siap bersihkan semua hasil buruan tu, Apai pun duduklah rehat. Pada masa tu dah pukul 11 malam. Dan keadaan dekat situ pun makin sejuk. Jadi Apai pun hidupkanlah unggun api dan tunggu atuk dia dekat situ. Tiba-tiba pada masa tu daripada arah belakang, Apai rasa ada satu tangan menepuk bahu dia. Apai pun terperanjat lah. Melompat Apai ni sebab terkejut. Bila Apai toleh ke belakang, rupanya atuk Apai. Atuk Apai dah sampai dekat situ. Tak ada buat sebarang bunyi pun. Macam mana atuk dia jalan pun tak tahulah. Langsung tak ada bunyi. Tahu-tahu dah sampai belakang Apai. Mungkin sebab atuk Apai ni dah lama memburu. Jadi memang dia berjalan tu tak mengeluarkan bunyi. Maknanya atuk Apai ni memang pakar lah. Pakar memburu. Atuk pun tanya Apai, "Kamu tembak apa sampai 2 kali tadi?" Apai pun bagi tahulah. "Saya tembak tu pelanduk. Lepas tu tembak binturong." Pada masa tu Apai dan juga atuk dia berehat dekat situ. Berbaring dekat dengan unggun api tu. Tak lama lepas tu atuk Apai pun tidur. Sampai berdengkur dia tidur. Bila Apai tengok atuk dia dah tidur, dia pun terpaksalah berjaga. Sebab kalau dua-dua tidur, bahayalah dekat tengah-tengah hutan macam tu. Jadi Apai ni dia tak tidur. Dia baring aja. Sedang Apai ni berbaring, tiba-tiba Apai terbau satu bau yang sangat busuk. Bau bangkai. Pada masa tu Apai tengok ke arah api, unggun api tu. Apai perhatikan angin bertiup daripada arah mana. Sebab dia nak cari daripada mana datangnya bau bau bangkai tu.
Pada masa tu angin bertiup daripada arah hulu sungai. Maknanya bau tu datang daripada hulu sungai. Makin lama bau tu makin busuk. Apai sampai nak termuntah. Rasa loya pada masa tu. Apai masa tu dia tak ada fikir lain lah. Dia terpaksa kejutkan atuk dia daripada tidur. Apai pun kejutkan atuk. Bila atuk bangun, atuk tutup hidung sebab dia bau busuk. Lepas tu atuk marah Apai. Atuk cakap, kamu ni kalau nak berak, janganlah berak dekat-dekat sini. Pergilah berak jauh sikit. Masa tu Apai memang tak puas hati lah atuk dia cakap macam tu. Atuk dia tuduh dia berak dekat situ. Padahal bau busuk tu datang daripada lain. Datang daripada arah hulu sungai. Apai pun bagi tahulah atuk dia, saya tak berak tu. Saya kejut atuk ni sebab bau ni lah. Bau ni datang daripada hulu sungai. Tiba-tiba atuk jadi diam. Atuk macam termenung sekejap. Lepas tu barulah dia bertanya balik kepada Apai. Atuk pun tanya Apai, bau busuk ni memang dah ada daripada tadi ataupun baru je sampai dekat sini? Apai pun jawab, bau ni daripada tadi dah tu. Atuk pun mula pasang lampu karbide yang ada dekat kepala dia. Lepas tu atuk memandang ke arah hulu sungai. Tapi 2-3 saat lepas tu atuk mula jalan mengundur ke belakang. Masa tu atuk pun bercakap, garam kita mana garam kita? Apai cakap kalau dia pergi memburu dengan atuk dia memang selalu bawa garam. Sebab kalau dia orang lapar dalam hutan tu masa memburu, dia orang boleh panggang terus. Panggang hasil buruan dan terus makan. Apai pun bagilah satu bungkusan hitam ni dekat atuk. Dalam bungkusan hitam tu ada garam dan juga ada pemetik api. Atuk pun ambil garam yang ada dalam plastik hitam tu, dibuka dan ditabur semuanya ke dalam unggun api. Apai rasa pelik bila dia tengok macam tu. Lepas tu atuk bersuara. Atuk cakap dekat Apai, Apai, kamu kalau nampak apa-apa, terdengar apa-apa ataupun terhidu bau apa-apa lepas ni, tolonglah jangan tegur. Masa tu Apai dah mula rasa lain. Sebab selama ni, masa dia ikut atuk pergi memburu, tak pernah jadi macam ni. Tak lama lepas tu, Apai terperasan lagi benda yang pelik berlaku. Tiba-tiba ada banyak lalat dekat situ. Tapi bukanlah lalat yang biasa kita tengok dekat rumah ni. Lalat yang jenis besar tu. Lalat tu biasanya pada waktu malam dia tak aktif. Tapi pada malam tu, ada banyak lalat tu. Lalat yang besar tu dekat situ. Dan pada masa itulah Apai ni terdengar atuk dia membaca sesuatu. Bila Apai dengar betul-betul, Apai pun sedar atuk dia sedang membaca mentera. Mentera menghalau hantu. Bila Apai dengar je atuk dia baca mentera tu, dia yang daripada tadi tenang, sekarang ni dah tak sedap duduk. Dah tak sedap hati. Lepas tu Apai pun dengar atuk dia cakap, kami datang ke sini cuma nak cari rezeki. Kami tahu ini tempat kamu. Kalau kami ada buat salah, kami minta maaf. Lepas atuk cakap macam tu, atuk ambil lagi garam dan tabur ke arah hulu sungai. Masa atuk tabur garam tu ke arah hulu sungai, Apai pun berpaling ke arah yang atuk tabur garam tu, ke arah hulu sungai tu. Di kepala Apai ni ada lampu karbide. Jadi automatik lah Apai tersuluh ke arah tu. Pada masa itulah Apai ni ternampak satu makhluk yang pelik. Apai ternampak ada satu makhluk ni yang menyerupai busut semut yang biasanya ada atas tanah tu. Makhluk tu mempunyai sepasang tangan yang sangat panjang, sampai ke atas tanah. Dan makhluk tu juga tak ada kaki. Dia berjalan menggunakan tangan saja. Jari-jari makhluk tu menyerupai akar-akar kayu yang berserabut. Dan bila Apai tengok makhluk tu, barulah Apai tahu daripada mana datangnya lalat-lalat yang besar tadi tu, yang banyak tadi tu. Rupanya makhluk tu diselubungi oleh lalat, beribu-ribu lalat. Dan makhluk tu mempunyai satu bau yang sangat busuk. Pada masa tu barulah Apai perasan, daripada tadi, katak dan juga cengkerik langsung tak berbunyi dalam hutan tu. Hutan tu sunyi aja, yang kedengaran hanyalah bunyi arus sungai. Dan bunyi makhluk tu meredah air. Badan Apai menggigil masa tu. Menggigil ketakutan ditambah dengan menggigil sejuk cuaca malam tu. Apai sangat-sangat takut sampai dia cakap dia rasa macam nak pengsan masa tu. Masa tu Apai nak tanya atuk. Nak tanya pasal makhluk tu lah. Apa benda makhluk tu? Atuk. Tapi baru aja Apai ni nak tanya, atuk dia dah pintas. Atuk dia cakap, kamu jangan suluh benda tu. Benda tu tak handsome pun kamu nak suluh. Masa tu Apai memang tak faham lah atuk dia ni. Orang jenis apa tak tahu. Dalam keadaan macam tu pun dengan selambanya dia boleh bergurau. Pada masa tu atuk ada suruh Apai buat sesuatu. Atuk suruh Apai cari dua pohon kayu, cantas dan bawa dekat situ.
Apai pun pergilah cari. Sekejap aja dapat dua pohon kayu tu. Dan Apai pun cantas pohon kayu tu bawa dekat atuk. Bila dah dapat pohon kayu tu, atuk pun bersihkan cantas semua dahan-dahan sampailah bersih. Kemudian atuk bagi satu dekat Apai dan satu lagi atuk ambil. Atuk pun suruh Apai pijak pohon kayu tu, kemudian ludah pohon kayu tu. Lepas tu atuk Apai suruh Apai pacakkan kayu tu dengan cara terbalik. Maknanya bahagian hujung dibenamkan ke dalam tanah dan bahagian pangkal menghala ke atas. Apai pun buatlah semua yang atuk dia suruh. Lepas tu atuk dia pula buat macam tu. Bila dah selesai buat macam tu, atuk Apai pun suruh Apai kemas barang semua. Jadi Apai pun kemaskanlah barang. Atuk pun bagi tahu Apai, kita baliklah, kita balik semula ke perahu. Bawa hasil buruan, kita balik ke arah perahu. Jadi bila dah siap semua, dah siap simpan semua peralatan, senapang semua, dan semua hasil buruan pun dah dibersihkan semua, atuk dan juga Apai pun bergeraklah menuju ke arah perahu. Lebih kurang 100 meter meninggalkan tempat tu, Apai dan juga atuk terdengar satu bunyi yang sangat kuat. Bunyi itu seolah-olah ada sebatang pokok yang sangat besar tumbang ke tanah. Masa tu atuk pesan dekat Apai, kamu jangan berpaling ke belakang. Pandang aja kat depan, kita pergi je dekat perahu. Apai pun dengarlah cakap atuk. Dia pun dah tak pandang belakang lagi. Jauh juga perjalanan nak menuju ke arah perahu tu. Lebih kurang 1 jam berjalan, barulah atuk dan juga Apai sampai ke perahu. Bila semua dah siap, hasil buruan semua dah letak dalam perahu, peralatan semua dah letak dalam perahu, atuk dan juga Apai pun mula bergerak meninggalkan kawasan tu. Sepanjang perjalanan balik tu, di atas perahu tu menuju ke pengkalan kampung, Apai asyik terpandang ke arah atuk dia. Atuk dia belakang sedang mengemudi enjin tu, enjin sangkut tu. Atuk Apai ni relax aje. Pegang handle enjin tu sambil hisap rokok, seolah-olah macam tak ada apa-apa pun terjadi. Bila Apai dan juga atuk dah sampai ke pengkalan kampung, diorang pun turunlah daripada perahu, bawa sekali semua peralatan memburu dan juga hasil buruan tu. Dan diorang ni pun berjalanlah balik ke rumah. Bila diorang ni sampai aja dekat rumah, hujan pun turun dengan lebat. Lebat hujan pada malam tu. Atuk pada masa tu sibuk potong hasil buruan tu, pelanduk dan juga binturung tu lah. Dan sekali dengan ikan-ikan semua yang ditangkap. Nenek pula memasak, ambil benda-benda tu dan masak. Bila nenek dah siap masak, nenek pun panggil lah Apai ni untuk makan. Pada masa tu dah pukul 1 pagi lebih lah. Apai tak makan pada malam tu, Apai tidur aje. Ditambah pula dengan hujan yang lebat dekat luar, jadi lagi sedap lah Apai ni tidur. Keesokan harinya, Apai pun bangun. Masa Apai bangun tu dah tengah hari, dah pukul 1 tengah hari. Tapi Apai perasan, pada masa tu hujan masih lagi belum berhenti. Apai bangun basuh muka dan terus pergi dekat atuk dia. Apai tanya atuk dia pasal benda semalam tu. Makhluk apa sebenarnya semalam tu? Atuk pun ceritalah dekat Apai. Sebenarnya makhluk tu datang, dia nak tolong kita. Dia bagi amaran dekat kita supaya tinggalkan tempat tu. Katanya atuk, makhluk tu tahu nanti cuaca akan buruk dan kawasan tu kalau hujan lebat, memang kita berdua tak akan dapat keluar daripada tempat tu. Sebab itulah makhluk tu datang. Lepas tu Apai tanya lagi, bunyi macam ada pokok besar tumbang tu bunyi apa? Lepas tu atuk pun bagi tahulah Apai, bunyi tu pun datang daripada makhluk tu juga, supaya kita tak berpatah balik. Semenjak hari itulah atuk ni mula mengajar Apai pantang larang sebelum memasuki hutan. Setakat tu sajalah video saya pada kali ini. Saya harap anda semua terhibur. Jika anda suka dengan video ni, jangan lupa like, share dan komen video ni. Jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng untuk dapatkan notifikasi video saya yang seterusnya. Bagi anda yang nak berkongsi kisah seram, boleh hantar ke alamat email yang tertera dekat bawah. Janganlah takut kepada makhluk, tetapi takutlah kepada pencipta sekalian makhluk. Semoga kita bertemu lagi di video saya yang seterusnya, insya-Allah. Assalamualaikum.